Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Ta'rif mabadi'. Perkataan mabadi' berasal daripada kalimah Arab iaitu jamak kepada mabda' yang bermaksud mula atau sebab. Jadi perkataan mabadi' itu asal maknanya ialah mula atau sebab. Maksudnya dari segi ilmu tauhid ialah mabadi' itu ialah keterangan atau tujuan ringkas sesuatu ilmu tertentu sebelum kita membaca atau belajar ilmu tersebut. Jadi maksudnya di sini dari segi ilmu tauhid itu sebenarnya perkataan mabadi' itu ialah sesuatu keterangan atau satu tujuan yang ringkas. Apabila kita ingin mempelajari atau belajar sesuatu ilmu itu. Jadi kita perlu tahu apakah keterangan, apakah tujuan ringkas ilmu itu. Okey, murid-murid. Terusnya sekarang kita lihat 10 perkara mabadi' ilmu tauhid. Jadi kita dah tahu mabadi' itu maksudnya ialah keterangan atau tujuan ringkas. Yang sesuatu ilmu tertentu sebelum kita membaca atau belajar ilmu tersebut. Jadi sekarang ni kita dah tahu apa dia 10 perkara yang merupakan tujuan atau keterangan ringkas ilmu tauhid tersebut. Yang pertama ialah kita akan pelajari ta'rif dan nama ilmu. Itu ilmu tauhid ni lah. Apa lagi nama lain? Yang kedua, perbahasan. Yang ini maudhu'. Yang ketiga, sumber ambilan. Yang keempat, penyusun atau pengasas. Yang kelima, hukum mempelajari. Yang keenam, kandungan. Yang ketujuh, kelebihan. Yang ke-8, kedudukan ilmu ini dengan ilmu-ilmu yang lain. 9, faedah ilmu ini. 10, matlamat mempelajari ilmu ini. Sekarang cikgu nak jelaskan ta'rif dan nama ilmu. Apakah dia ta'rif ilmu tauhid itu? Ialah ilmu yang menetapkan akidah yang mengesakan Allah. Apa maksud mengesakan Allah? Ialah kita mengakui bahawa Allah itu adalah satu. Tuhan itu satu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apakah nama lain? Okey, nama lain bagi ilmu ini. Itu di antaranya ialah ilmu tauhid, dipanggil juga ilmu kalam, ilmu usuluddin, ilmu sifat dan juga ilmu aqaidul iman. Okay, murid-murid, sekarang mari kita lihat perkara yang kedua dalam mabadi' ilmu tauhid, itu perbahasan yang ini maudhu'. Apa yang terkandung di dalam perbahasan ilmu tauhid itu dibahagikan kepada 4 bahagian. Itu yang pertama,
ilmu tauhid ini akan membahaskan tentang ataupun menghuraikan tentang zat Allah Ta'ala. Itu dari segi sifat-sifatnya, sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat-sifat yang mustahil bagi Allah, dan sifat-sifat yang harus bagi Allah Ta'ala. Khususnya yang kedua, bahagian kedua ialah ilmu tauhid juga membahaskan tentang zat rasul-rasulnya, iaitu dari segi sifat-sifat yang wajib bagi rasul, sifat-sifat yang mustahil bagi rasul, dan juga sifat-sifat yang harus bagi rasul. Okey. Ilmu tauhid tidak mempelajari atau tidak mengkaji macam mana rasul tu macam mana bentuk rasul tu, tidak, itu dari segi ilmu lain. Okey, tapi dari ilmu tauhid kita akan mempelajari apakah sifat-sifat yang wajib, yang layak bagi seorang rasul, yang mustahil, yang tak boleh ada bagi setiap rasul, dan juga apakah sifat-sifat yang harus bagi yang ada bagi setiap rasul. Okay. Bahagian yang ketiga ialah ilmu tauhid akan membahaskan tentang segala makhluk, pada segala makhluk, dari sudut jirim-jirim. Jirim itu maksudnya jasad. Jasad manusia itu macam mana bentuk, tubuh badan manusia itu, makhluk contoh haiwan ke tumbuh-tumbuhan, dan juga arat-arat. Arat-arat tu bermaksud perkara yang berdiri pada jirim seperti gerak, diam, makan, beranak, berkahwin. Itu untuk menjadi petunjuk dan dalil atas wujudان pencipta yang menjadikan. Okay. Maksudnya setiap manusia itu, setiap makhluk itu yang Allah jadikan, contohnya manusia perlu makan, haiwan perlu makan, okay. Dan perkara-perkara itu sebenarnya menjadi petunjuk kepada kita semua tentang kewujudan adanya Tuhan. Okay. Kalau manusia tu boleh menjadikan hanya boleh menjadikan patung. Adakah patung tu boleh makan seperti kita, manusia yang Allah jadikan? Tidak. Jadi itu juga termasuk dalam perbahasan ilmu tauhid. Okay, seterusnya, bahagian yang keempat ialah pada segala iktikad dan kepercayaan. Okay. Ini berdasarkan kenyataan yang didengar daripada perkhabaran yang disampaikan oleh para rasul kepada kita. Contohnya perkara berkaitan syurga, berkaitan neraka, berkaitan dosa dan pahala. Okay, kita dapat tahu perkara ini semua melalui penyampaian para rasul, okay, yang disampaikan oleh Allah SWT kepada rasul-rasul ini. Terusnya kita lihat pula perkara yang ketiga yang terkandung dalam mabadi' ilmu tauhid, itu sumber ambilan. Dari mana sumber ambilan ilmu tauhid ini, iaitu daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran dan Al-Hadis ini merupakan sumber paling utama dalam setiap ilmu. Dalam setiap ilmu yang ada di dunia ini. Walaupun ilmu matematik, semuanya berpunca daripada Al-Quran. Okay? Dan sudah tentunya Al-Quran dan Al-Hadis ini menjadi pegangan utama bagi kita, setiap manusia. Okay? Kalau kita tidak berpegang pada Al-Quran dan Hadis ini, maka sesatlah seseorang itu. Perkara yang keempat dalam mabadi' ilmu tauhid, iaitu penyusunan ataupun pengasas. Ulama yang masyhur dalam bidang ilmu tauhid ini ialah yang pertama Imam Abu Al-Hasan Al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dua imam ini, dua ulama ini bukan ulama yang paling masyhur, yang terkenal dalam bidang ilmu tauhid ini. Mereka ini bukan pengasas, penyusun, yang mula-mula dalam bidang ilmu tauhid. Apakah hukum mempelajari ilmu tauhid? Iaitu fardu ain atas tiap-tiap mukallaf, lelaki atau perempuan,
mengetahui sifat-sifat Allah secara ijmali, iaitu secara ringkas, dan juga secara tafsili, iaitu terperinci dengan dalil ijmali, dalil ringkas. Adapun mengetahui dalil tafsili, hukumnya fardu kifayah. Jadi maksudnya di sini, setiap manusia itu wajib. Fardu ain maksudnya di sini ialah wajib setiap mukallaf lelaki dan perempuan mempelajari ilmu tauhid. Tidak boleh tidak, kita semua mesti mempelajari ilmu tauhid ini. Ilmu mengenal Allah, mengenal Rasul, mentauhidkan Allah. Maka wajib mempelajarinya. Hukumnya ialah fardu ain. Perkara ke-6 dalam mabadi' ilmu tauhid iaitu kandungan. Apakah kandungan yang dibincangkan dalam ilmu tauhid ini? Itu yang utamanya ialah ilmu tauhid ini membahaskan tentang ketetapan pegangan kepercayaan manusia itu kepada Allah, kepada rasul-rasulnya, dan juga beberapa akidah kepercayaan lain berdasarkan dalil-dalil ataupun bukti-bukti untuk memperolehi iktikad yang yakin dan kepercayaan yang pasti bagi meningkatkan semangat bekerja dan beramal. Dalam erti kata lain, maksudnya di sini ialah ilmu tauhid ini dia membincangkan bagaimana untuk memperolehi kepercayaan, keimanan yang teguh, yang benar-benar yakin terhadap Allah, terhadap rasul-rasul, bahawa Allah itu Tuhan yang satu, yang wajib disembah. Kepercayaan kepada rasul-rasul, bahawa rasul-rasul itu membawa ajaran yang benar, rasul itu benar-benar ada, rasul itu dilantik pada kalangan manusia. Dan juga beberapa akidah kepercayaan lain, contoh seperti percaya kepada adanya hari kiamat, adanya para malaikat, adanya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah seperti Al-Quran. Dan juga membahaskan bagaimana untuk ilmu tauhid ini membincangkan bagaimana untuk menambahkan keyakinan, keimanan setiap manusia itu terhadap kepercayaan kepada Allah, kepada Rasul, dan beberapa akidah yang lain ini, supaya manusia itu apabila dapat memperolehi kepercayaan yang pasti, yang teguh, akan dapat bekerja dan beramal dengan seikhlasnya, dengan semangat kerana Allah Ta'ala. Perkara ke-7 dalam mabadi' ilmu tauhid iaitu kelebihan. Apakah kelebihan mempelajari ilmu tauhid ini? Yang pertama, semulia-mulia ilmu berbanding ilmu-ilmu yang lain. Kerana ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanyakan tentang amalan yang paling utama. Lalu Rasulullah bersabda, imanu billahi wa rasulih, yang bermaksud keimanan kepada Allah dan juga Rasulnya. Ini bermaksud kerana dengan amalan soleh tanpa keimanan kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak akan diterima. Dalam satu riwayat lain yang dinukilkan oleh Imam Al-Ghazali berkata, la tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud, yang bermaksud ibadah tidak akan sah melainkan selepas mengenali Tuhan yang berhak disembah. Jadi kita dah faham ilmu tauhid ialah ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Maka dia adalah semula-mula ilmu berbanding ilmu yang lain. Yang keduanya, apakah kelebihan kedua? Itu ilmu tauhid ini adalah asal bagi segala ilmu lain yang wajib diketahui. Maka ilmu tauhid ni, ilmu makrifah ke, dia panggil ilmu kalam, merupakan
asas ataupun peras bagi semua ilmu yang lain. Sebab ilmu tauhid ni berkaitan dengan dalaman akidah kita, kepercayaan kita terhadap Allah, Rasul dan sebagainya. Dan yang ketiga, ilmu ini bukan ilmu yang mulia maudhu'nya, mulia maudhu'nya, kandungannya, iaitu berkaitan dengan zat Allah dan Rasulnya. 8 dalam mabadi' ilmu tauhid, itu kedudukan ilmu ini berbanding ilmu lain. Ilmu ini ialah ilmu yang paling utama kerana ia berkaitan dengan iman dan zat Allah serta Rasulnya. Itu dah jelas. Jadi saya harap murid semua boleh faham. Dah jelas dah maksud dia. Perkara 9 dalam mabadi' ilmu tauhid iaitu faedah. Apakah faedah kita mempelajari ilmu tauhid ni? Itu dapat mengenal Allah. Sudah tentu dapat mengenal Allah dan percaya kepada Rasul serta mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan selamat di akhirat yang kekal, insya-Allah. Kita tak dapat bertemu dengan Allah di alam dunia ini. Tapi kita dapat mengenal Allah. Macam mana? Dengan mempelajari ilmu tauhid. Maka itulah faedahnya. Dan yang akhir, yang 10, perkara dalam mabadi' ilmu tauhid iaitu matlamat. Apakah matlamat mempelajari ilmu ini? Sudah tentu matlamat yang paling utama ialah supaya kita dapat membezakan di antara akidah ataupun kepercayaan yang sah dengan yang batil. Yang mana yang benar, yang betul dengan yang salah ataupun sesat. Sebab tu sangat penting mempelajari ilmu tauhid. Kalau kita tidak ada asas keimanan yang teguh, kepercayaan teguh, tidak ada asas tentang ilmu tauhid, kefahaman yang jelas tentang ilmu tauhid, maka seseorang itu akan mudah sesat. Lihat sekarang ni banyak sangat kes-kes yang berlaku tentang ajaran sesat, sehingga sekarang masih lagi berlaku. Kenapa? Kerana kefahaman ilmu tauhid, kefahaman tentang ilmu agama, kefahaman tentang Islam yang tidak mendalam. Jadi sebab itu kenapa kita semua perlu wajib mempelajari ilmu tauhid, wajib mempelajari ilmu agama ini, supaya kita berada dalam landasan yang benar, yang betul, dan supaya kita selamat dunia dan akhirat.